Rundingan dalaman baik di peringkat top 5 Biro Politik maupun Majlis Kerja Tertinggi sentiasa berjalan. Semua proses ini memperlihatkan keputusan-keputusan yang melibatkan soal pilihan raya telah melalui proses rundingan. Malah ketika itu baik di peringkat top 5 Biro Politik maupun Majlis Kerja Tertinggi semuanya berkongsi pandangan bahawa tiada satu parti pun jika tidak mampu atau mampu membentuk kerajaan secara bersendirian, maka dengan sebab itu kita memutuskan rundingan dengan pihak luar perlu diadakan. Pada ketika itu pilihan kita ada dua sahaja. Pertama, BN bersama dengan PAS dan rakan-rakan dari Sabah dan Sarawak. Kedua, BN tanpa PAS bersama-sama rakan-rakan dari Sabah dan Sarawak. Inilah yang menjadi pegangan pucuk pimpinan dalam soal pembentukan kerajaan pasca PRU ke-15. Kita telah memikirkan post-electoral pact. Oleh yang demikian adalah tidak adil menuding kononnya telah ada persefahaman awal dengan Pakatan Harapan untuk membentuk kerajaan bersama. Kita tidak mempunyai perjanjian sulit sebagaimana perjanjian sulit yang pernah ditandatangani tanpa pengetahuan parti sebelum PRU ke-15. Ini pun tidak perlu saya perincikan kerana dia telah menjadi rahsia umum. Tidak ada juga tuduhan kononnya dalam soal pemilihan calon. Presiden bertindak bersendirian. Daripada 119 calon UMNO, hanya 6 orang saja yang bertukar di saat akhir. Itu pun atas beberapa pertimbangan. Bakinya 113 calon-calon itu yang diketengahkan adalah hasil rundingan dengan pengurusi perhubungan negeri bersama dengan top 5. Saudara-saudari, saya sebutkan dua perkara utama ini kerana ia secara sendirinya boleh meleraikan segala nista dan cacian yang dilemparkan kepada parti dan saya. Apakah dengan usaha yang melibatkan semua struktur kepimpinan parti boleh dijadikan alasan kononnya saya mengecilkan peluang kemenangan? Apakah dengan menampilkan muka-muka baru sebagai satu proses pembaharuan dalaman parti juga merupakan satu langkah mengecilkan peluang kemenangan? Atau apakah mengurangkan persepsi UMNO bahawa parti kita kononnya adalah parti walot juga boleh ditafsirkan sebagai langkah mengecilkan peluang kemenangan parti? Jika muka-muka baru yang tewas pada PRU yang lalu, muka lama dengan nama-nama besar juga tewas. Saya sendiri ditentang oleh tokoh parti keadilan rakyat di Bakar Datuk. Apakah ini bermakna saya ada perjanjian sulit dengan Pakatan Harapan? Apakah saya sendiri mahu mengecilkan peluang kemenangan saya di kawasan parlimen saya? Saya kira dengan iman yang ada, tepuk dada, tanya iman. Memilih gabungan parti lain sebagai gabungan untuk kita membentuk kerajaan perpaduan adalah bersandarkan persefahaman awal di peringkat parti kita bahawa tiada mana-mana parti boleh membentuk kerajaan. Perkara ini telah dinyatakan oleh Timbalan Presiden ketika meresmikan saya. Pencerahan ini cukup untuk menambah penjelasan ketika saya lakukan sewaktu taklimat Presiden. Tuan-tuan dan perempuan, saudara-saudari sekalian, saya pernah membayangkan perkara ini semasa ucapan dasar Presiden tahun 2020. Yang perwakilan izinkan saya untuk memetik semula baik-baik ucapan berkenaan. Di para 49, 50 dan 51 ucapan ketika itu.
Dengar baik-baik. Saya bercakap ini pada tahun 2020. Saya petik. Adakah sesuatu yang mustahil untuk UMNO dan rakan-rakan kongsi politiknya membina political reset yang akan mewarnai lanskap politik baru di negara ini? Biarpun tanpa perundingan dengan mana-mana pihak setakat ini, saya dapat merasai impian rakyat yang amat mengharapkan kewujudan sebuah unity government demi kestabilan politik negara. UMNO sangat terbuka untuk melakukannya selepas PRU ke-15 nanti. Namun, terlebih dahulu UMNO wajib terus direlevankan dan mendominasi politik tanah air. Justru kita perlu dominan, barulah kita relevan. Untuk itu, kepimpinan UMNO di semua peringkat dan seluruh akar umbi harus berlapang dada dan berfikiran terbuka untuk menghadapi reset politik ini. Itulah petikan ucapan saya semasa Perhimpunan Agung UMNO tahun 2020 yang telah pun diluluskan sebagai dasar parti. Kemudian ada yang bertanya, kenapa Pakatan Harapan dan kenapa tidak Perikatan Nasional? Pertamanya, kita telah mengadakan rundingan dengan kedua parti-parti gabungan itu. Kita telah mengadakan rundingan dengan Pakatan Harapan dan Perikatan Nasional secara berasingan 2 hari selepas PRU ke-15 dan 2 hari kemudian. Dalam perundingan tersebut, kita telah meletakkan beberapa asas utama, termasuk dalam soal agama Islam, orang Melayu, Bumi Putera, bahasa Melayu, dan jangan lupa kedudukan institusi Raja-Raja Melayu yang perlu disepakati bersama. Itu dalam wishlist kata. Dalam wishlist kita sebagaimana yang saya jelaskan dalam taklimat Presiden. Begitu juga dalam soal pembentukan kabinet. Malah dalam cadangan kita menetapkan agar kerajaan yang dibentuk ia tidak boleh diidentifikan dengan nama parti. Sebaliknya mestilah dikenali sebagai Kerajaan Perpaduan Malaysia. Pakatan Harapan dalam responsnya secara tertulis menyatakan persetujuan terhadap perkara-perkara asas yang perlu disepakati dan cara praktiknya mereka mempersetujui semua syarat-syarat itu. Bagaimanapun Perikatan Nasional dalam maklum balasnya hanya sedia menyebut mempertimbangkan perkara-perkara yang telah kita usulkan. Keduanya, seperti diketahui umum, penolakan Perikatan Nasional terhadap titah usulan Yang di-Tuan Agong untuk dibentuk Kerajaan Perpaduan. Penolakan ini disebabkan Ketua Perikatan Nasional mendakwa kononnya telah mempunyai jumlah akuan bersumpah yang mencukupi untuk membentuk kerajaan. Rupa-rupanya akuan bersumpah ini termasuk 10 ahli-ahli Parlimen Barisan Nasional yang telah memenangi kursi Parlimen tanpa pun merujuk kepada parti. Dan ia bukan merupakan keputusan parti. Para perwakilan ini juga menjadi faktor kenapa kita tidak boleh bersama Perikatan Nasional. Belum pun subuh, pengkhianatan telah dibuat terhadap parti kita. Lebih menyedihkan, ia diatur oleh orang kita sendiri. Sedangkan seperti yang saya sebutkan tadi, kita telah ada dokumen perjanjian dan akuan bersumpah serta aku janji. Saya ulangi, kursi yang dimenangi bukan hak pribadi. Kursi itu adalah
hak mutlak parti, betul? Saudara-saudari, atas sebab itu kita berbincang dan kita bersetuju untuk membentuk kerajaan bersama Pakatan Harapan dengan rakan-rakan dari Sabah dan Sarawak